Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya mana gunci bantu lah. Selai aja kertas. Baik. Tambah setengah minit. Tuan Ketua, terima kasih kerana memberi peluang saya untuk sama-sama membahaskan belanjawan 2022 yang telah dibentangkan oleh Menteri Keuangan minggu lepas. Kita agak risau juga dengan defisit-defisit yang dinyatakan, hutang-hutang negara yang meningkat, dan kita juga telah menaikkan had hutang kita dalam keadaan menghadapi COVID-19 ini. Kalau ada pun legitimasi segala permintaan kerajaan ini adalah kerana kita dilanda pandemik, ya. Tetapi dalam masa yang sama kita berharap kerajaan akan berlaku telus, tidak seperti tahun lepas apabila dibentangkan di dalam belanjawan mengenai 3 bilion untuk menangani vaksin COVID-19 matampauh, ya. Akhirnya kita diberitahu bahawa jumlah tersebut sebenarnya tidak di-capture di dalam belanjawan kita. Maka akhirnya kerajaan, on hindsight I'm sure, dengan izin, memikirkan bahawa sumber yang boleh diambil untuk perbelanjaan tersebut ialah daripada tabung kewangan, tabung kuan, ya, daripada kumpulan wang amanah negara. Jadi kita tidak pasti bajet kali ini adakah perkara yang sama disebut jumlah perbelanjaan tetapi tidak dinyatakan sebenarnya dalam belanjawan itu, melainkan setelah selesai baru kita dimaklumkan. Saya harap ini tidak berlaku lagi di dalam pembentangan bajet-bajet yang akan datang, ya. Kerana kalau kita tidak ada wang, kita harus berterus terang di peringkat awal lagi, ya, supaya kita bersedia dengan pemikiran dan kesungguhan iltizam kita untuk mencari dan membantu kerajaan mendapatkan belanjawan ini. Betul, kita pun naik risau dan renyah, kata orang Perak, apabila berlaku komplain daripada Kementerian Pertahanan, ya, tentera kita, bahawa berlaku pencerobohan di perairan kita sebilang masa, ya, yang menjejaskan keselamatan aset-aset kita, termasuk telaga-telaga minyak kita di perairan kita. Bukan sekali, ya, kerap berlaku, dan saya belum lagi mendengar bahawa kapal-kapal daripada negara asing ini telah dikejar oleh kapal-kapal kita hingga meninggalkan perairan. Saya tidak pasti sama ada kita ada kemampuan untuk melakukan perkara yang sama, ya. Walau macam mana pun, kita harus mempersediakan kekuatan tentera kita dengan segala kelengkapan yang terbaik, yang terbaru bagi menangani cabaran yang sedemikian. Bukan kita nak mengajak berperang, tetapi sebagai deterrent, ya, untuk, ya, mengelakkan mana-mana negara jiran kita atau negara yang lebih jauh sudi atau berani hampir ke perairan kita sehingga mengancam keselamatan kita. Di sinilah saya ingin mengaitkannya dengan persediaan tentera laut kita, ya, yang sudah 10 tahun hampir, ya, menyediakan satu perancangan pembinaan littoral combat ship sebanyak 6 buah, ya, yang dibina di pelabuhan dalam negara kita sendiri, di Boston, ya, shipyard, ya, Naval Shipyard di Lumut, kawasan saya, ya. Wang telah dibelanjakan 9 bilion, ya, tetapi belum ada satu pun lagi, ya, kapal LCS ini yang telah dilancarkan ke laut, melainkan satu ketika diturunkan ke air untuk menimbang agaknya dan dibuat satu majlis besar-besaran. Kita ingat kapal itu dah ready. Sampai hari ini belum lagi ada satu pun kapal tersebut, ya, telah dilancarkan, ya. Dan perancangannya dibuat banyak tahun yang lalu. Jadi telah dibangkitkan bahawa dalam tempoh pembinaan ini banyak perubahan-perubahan teknikal telah berlaku di dunia kita, ya. Kecanggihan senjata-senjata telah berubah. Kekuatan kapal-kapal pun banyak dah berubah, ya. Jadi kita masih lagi terikat dengan pembinaan yang belum siap-siap bertahun-tahun dengan perancangan yang lama. Kalau nak tukar pula dengan, ya, senjata yang baru misalnya, memerlukan kos tambahan, yang ini pun belum siap. Wang pun sekarang kita tak tahu dari mana kerajaan akan mendapatkan sumber keuangan untuk menampung pembinaan, menyiapkan kapal ini. 6 biji kapal. Satu daripada kapalnya belum bermula langsung,
Ya. Jadi ini menggerunkan saya sama ada kita akan akhirnya dapat kapal-kapal ini. Sebab itu saya nak meminta kerajaan menyatakan perancangan mereka. Bila agaknya kapal yang pertama akan siap dan berapakah jumlah anggaran keseluruhan perbelanjaan yang akan ditanggung oleh kerajaan untuk membina 6 kapal yang kalau tidak diubah akan menjadi outdated dari segi kekuatan dan persiapan untuk bertempurnya. Jadi ini satu perkara yang telah didedahkan oleh jawatankuasa yang dipengerusikan oleh Tan Sri Amrin Buang 2 tahun yang lepas dan mendapati ada penyelewengan salah guna keuangan yang telah diperuntukkan, dan ini memerlukan siasatan sebaik mungkin untuk mencari siapa yang berada di belakangnya. Saya kaitkan ini kerana ramai di antara yang mendapat peluang pekerjaan adalah di kalangan bekas-bekas tentera, veteran angkatan tentera yang berada di seluruh negara mendapat peluang pekerjaan dengan kontraktor yang membina bahagian-bahagian di kapal ini. Tetapi kita dimaklumkan bahawa kontraktor ini sampai hari ini ramai yang tidak dibayar. Tidak dibayar segala tuntutan yang mereka telah belanjakan untuk membantu membina kapal ini. Jadi ini menyebabkan ramai di antara pekerja-pekerja kontrak mereka ini terbiar, hilang pekerjaan. Dan mereka ada di kawasan saya. Dan mereka menuntut supaya dilakukan sesuatu untuk memastikan ini tidak menjejaskan terus kehidupan mereka. Banyak syarikat yang telah mengalami masalah. Ada syarikat-syarikat vendor yang membantu bina kapal ini pun sudah mengalami masalah kewangan yang besar, terpaksa membuang pekerja-pekerja. Jadi kita berharap kerajaan tidak memandang remeh projek besar 9 bilion ini yang mungkin mencecah 12 bilion ke akhirnya nanti mesti diselamatkan, mesti dilakukan segera. Kita bangga kapal LMS yang dibina di China sudah tiba 3 biji, sebuah lagi akan tiba tak berapa lama lagi walaupun kapalnya lebih kecil. Kita bercita-cita besar membina kapal LCS ini sampai 125 meter panjang besar dan kekuatan yang lebih, tapi nampaknya gagal. Begitu juga Datuk Yang Bertuah, saya memohon supaya isu-isu veteran tentera ini diberikan perhatian yang mendalam. Mereka sentiasa mengemukakan pandangan-pandangan dalam keadaan ekonomi mereka yang berpension awal, peluang pekerjaan semakin tertutup kerana isu-isu ekonomi semasa, dan ada juga kelompok walaupun tidak ramai veteran-veteran ini yang masih lagi tidak mendapat pension ataupun tidak diberikan pension, terpaksa menghadapi suasana kehidupan yang lebih teruk. Ada juga yang berpension yang lama-lama dulu pendapatan pension mereka kurang daripada 1,000. Jadi ini sangat tidak dapat membantu kehidupan yang selesa pada zaman ini. Jadi ini mesti dilihat semula. Saya juga berterima kasih kepada kerajaan kerana mengumumkan semalam bahawa veteran tentera yang tidak berpension juga diberikan RM350 daripada apa yang telah diisytiharkan dalam bajet. Lalu tapi ini adalah bantuan one off. Bantuan one off ni kita tahulah menyelesaikan masalah one off lah. Tapi masalah ketiadaan pension dan juga pension yang rendah ini adalah program berterusan, masalah berterusan. Jadi kita harap kerajaan meneliti semula sama ada perlu dan saya rasa perlu untuk menilai semula pendapatan mereka daripada pension ini supaya tidak terjejas dengan suasana ekonomi yang ada pada hari ini dan pada masa akan datang. Mereka juga harus disediakan akan berhenti daripada perkhidmatan dengan latihan-latihan, dan ini memang sudah disediakan kepada mereka yang bakal pension. Tetapi kita kena ingat suasana hari ini tidak macam dulu. Latihan-latihan yang diberikan adalah bersifat konvensional dari segi kerja-kerja mechanical dan juga electrical dan pertanian untuk mereka. Tetapi hari ini kita sudah berubah zaman. Seharusnya latihan mereka ini juga diselaraskan dengan suasana, termasuklah memberikan mereka ilmu di dalam hal-hal yang berkaitan dengan teknologi moden, internet, Internet of Things, supaya mereka boleh apabila tamat perkhidmatan dapat memulakan suatu penghidupan di dalam sektor yang lebih memberikan pulangan yang lebih baik kepada mereka. Begitu juga dalam keadaan perumahan-perumahan mereka, kita rasa harus diberikan penelitian. Mereka mungkin mendapat rawatan percuma daripada hospital kerajaan, namun untuk
kelestarian hidup mereka. Saya rasakan kita harus melihat bagaimana untuk meningkatkan pendapatan para veteran ini, ya, yang ramai yang telah memberikan khidmat pada negara kita. We have to appreciate that, ya. Mereka berkorban, ya, dalam menyediakan negara kita dalam tahap keamanan yang ada pada hari ini. So, paling tidak pun kita berikan perhatian ini kepada mereka pada sebilang masa. Saya juga ingin menyebut masalah yang sama pada sebahagian kecil, tidak ramai tetapi agak terdesak juga, iaitu mereka yang bersara daripada JLC sebelum JLC ini dulu, semasa JLC ini masih di dalam sebagai agensi kerajaan, ya, bukan JLC pada ketika itu, ya. Mereka ini diberikan option tentunya, ya, mereka diberikan pension, tetapi ada sebahagian yang mempunyai pension yang berada di tahap bawah para kemiskinan. Jadi harapan mereka ialah untuk kerajaan, ya. Mereka ini tidak ramai, saya rasa tidak ramai. Statistik mungkin ada kepada kerajaan. Kerajaan dapat menilai bagaimana untuk membantu kelestarian hidup mereka, ya. Begitu juga kepada penduduk-penduduk di dalam kawasan yang terlibat dengan industri pelancongan, ya, betul, ya. Memang 2 tahun atau hampir 2 tahun kebelakangan ini mereka sangat terjejas. Saya juga gembira dengan pengumuman-pengumuman yang diberikan oleh kerajaan untuk industri kecil dan sederhana dan dibantu, dan kita hendaklah pastikan, Tuan Ketua, bahawa urusan prosedur untuk mendapatkan bantuan ini tidak semestinya dilonggarkan, ya, sehingga kita tidak dapat mereka yang memohon ini serius untuk membayar balik contohnya, tetapi harus dipermudahkan dan mesti harus dibimbing. Latihan yang disediakan di dalam agensi di bawah MIDEC saya rasa harus diperkemaskan, dipertingkatkan dengan keperluan latihan-latihan semasa, baik di INSCAN-nya, baik di Suruhanjaya kooperasinya, kerana ini adalah satu perkara yang boleh mengeluarkan kelompok IKS ini daripada suasana yang telah menimpa mereka dalam tempoh 2 tahun kebelakangan ini. Jadi harus dibantu, ya, bukan sekadar mengumumkan belanjawan, ya, tetapi membantu mereka, ya, membuka kemudahan, ya, untuk mereka mencapai ataupun reach out kepada segala belanjawan yang telah disediakan oleh kerajaan itu hingga tidak menjadi sia-sia. Jadi Tok Yang Ketua, saya rasa itu yang saya nak sampaikan, dan diharap belanjawan ini walaupun ada defisitnya, ya, walaupun hutang kita makin bertambah, tetapi iltizam kita sebagai rakyat harus, ya, memastikan ianya dapat sampai kepada sasarannya supaya mereka akan dapat menangi kehidupan dengan lebih baik. Terima kasih. Betul. Terima kasih, Berhormat Celumut. Seterusnya saya jumpa Yang Berhormat Subang. Terima kasih Tuan Speaker kerana memberi peluang kepada saya membahas